Ya, ya. Okey, boleh. Dipersilakan Ustaz. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Yang mana kita sekarang ni sampai kepada hadis 659 daripada kitab Bulughul Maram. Kita masih lagi dalam bab sedekah. Katanya wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qalat وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة بن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم رواه البخاري. Maksudnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu telah menceritakan bahawa Zainab isteri Ibnu Mas'ud. Jadi ada seorang sahabat Rasulullah, nama dia adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Dia menceritakan kepada kita suatu cerita, yang mana dalam cerita ni ada beberapa perkara yang boleh kita ambil. Antaranya adalah hukum yang berkait dengan sedekah, hukum yang berkait dengan zakat. Yang mana kata Abu Sa'id Al-Khudri, satu ketika isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Isteri Abdullah bin Mas'ud nama dia Zainab. Di Abdullah bin Mas'ud, kita kena tahu siapa Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang daripada sahabat Rasulullah. Dan salah seorang sahabat yang rapat dengan Rasulullah. Salah seorang sahabat yang berkhidmat kepada Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramai. Dan ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah menjadi rujukan. Menjadi tempat rujuk dalam hal-hal yang berkait dengan agama. Antara sahabat yang alim, yang menjadi rujukan adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang cukup alim. Antara sahabat yang cukup alim adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita dengar kepada ilmu Abdullah bin Mas'ud memang cukup hebat. Para sahabat puji dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh kabar lagu mana? Raditu li ummati ma radiya laha ibnu ummi abd. Aku redha kepada umatku setiap apa yang Abdullah ibnu Mas'ud, ibnu ummi abd, anak lelaki kepada ummi abd, ibu kepada hamba, maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Aku redha untuk umat aku apa yang redha oleh Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah bin Mas'ud redha, suka, maka aku redha. Aku suka untuk umat aku perkara tersebut. Allah. Jadi pengiktirafan itu bukan pengiktirafan yang biasa, pengiktirafan yang luar biasa yang Rasulullah beri kepada Abdullah bin Mas'ud kerana melihat kepada sifat dan perbuatan Abdullah bin Mas'ud adalah perbuatan dia adalah perbuatan yang bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud orang alim. Tetapi daripada sudut tubuh dia orang kecil. Dia gendah kurus. Dia jenis kecil je. Dia bukan jenis orang besar. Orang kecil. Hari satu ketika tu ada satu cerita. Dia dengan sahabat-sahabat Rasul ada sekali.
Masa tu ada Rasulullah bersama dengan sahabat, tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud naik atas rokok. Dia pakai kain, jadi mari angin, selok kain, nampak beti halus je. Para sahabat pakak suka. Tengok beti dia halus kan. Apa halus? Suka. Orang kecil. Orang halus. Orang beri kalau cakap kita. Maka apa kata Rasulullah? Rasul kata, ma adhakakum. Apakah yang menyukakan kamu? Sebab dia suka. Maka para sahabat tunjuklah tu Abdullah bin Mas'ud tengok betih dia halus sangat, kecil sangat. Maka kata Rasulullah, betih dia lebih berat berbanding dengan Bukit Uhud. Sebesar-besar Bukit Uhud, berat betih dia lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana betih yang kecil dia telah guna untuk berjihad fi sabilillah. Lambat ada seruang jihad dia di antara sahabat yang awal-awal. Apa guna betih besar, bapak betih, tapi nak mari segan, nak mari masjid tak boleh. Betih bapak betih, Allah. Dengan batang, dengan batangnya tu lebih kurang betih dia. Bapak betih, kakak so betih. Tapi nak jakoh, nak mari surga, nak mari masjid tak boleh. Tapi jakoh di tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah ataupun tempat yang sia-sia, jadi gagah molek. Kalau pusing kapung, waktu gagah molek. Naik basikal, gati basikal, tak ada masalah gagah molek. Naik kabak bukit, tak ada masalah gagah molek. Tapi nak mari masjid, jadi Allah berat menanang. Ada orang nak mari, letih lah, apalah. Apa guna? Berarti besar begitu. Dia tak ada nilai sikit pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata anggota yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita, tiba-tiba kita tidak jadikan anggota tersebut untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dalam hadis ni Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahawasanya isteri kepada Abdullah bin Mas'ud nama dia Zainab pergi jumpa dengan Rasulullah. Lalu dia berkata lagu mana? Wahai Rasulullah, sesungguhnya kamu hari ini menganjurkan, menggalakkan untuk bersedekah. Jadi mung pada hari ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mung suruh supaya bersedekah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh para sahabat bersedekah pada hari tersebut. Dia sedekah dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya sedekah sunat, yang keduanya sedekah wajib. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada sahabat supaya mereka bersedekah. Lalu sesungguhnya kamu hari ini menganjurkan untuk bersedekah. Dan sejak lama aku mempunyai perhiasan. Aku ada lama ni perhiasan. Perhiasan ni maksudnya barang kemah lah. Ni aku ada barang kemah lama ni. Barang kemah ni dia merangkumi lah. Rata, gelang. Baik. Sekarang aku ingin menyedekahkannya. Jadi apabila musuh bersedekah, aku nak sedekah lah barang kemah ni. Oh hebat lah. Nak sedekah barang kemah. Dia biasa je orang sedekah ni benda hak yang lebih, benda hak yang dia nak guna, benda hak yang benda biarlah kita ada hak ni kita nak guna, kita sedekah, tu mudah. Tapi benda hak yang kita guna, tak ada orang lain dah tu je ada, payah sikit. Jadi dia kata aku ada lama dah ni perhiasan ni, jadi aku nak sedekah hari ni. Kata isteri dia, aku nak sedekah. Maka kata dia, sekarang aku ingin menyedekahkannya. Namun Ibnu Mas'ud mendakwa bahawa dia dan anaknya adalah orang yang lebih berhak menerima sedekahku. Okey. Kita sekarang ni kita walaupun kita hidup berkeluarga, kita ada suami, ada isteri. Dia barang isteri, dia lain daripada barang suami. Barang yang dimiliki oleh suami lain daripada barang yang dimiliki oleh isteri. Melainkan kalau dimiliki secara berkongsi. Contoh, kerja sekali, beli barang tu, sekali mu keluar piti sikit, aku keluar piti sikit, buat rumah, buat beli kereta, itu secara perkongsian. Jadi kalau barang kemah isteri, hak yang suami hadiah kepada dia, suami ataupun ibu bapa dia hadiah kepada dia, ataupun mahar kahwin dia, dah kira lah, ataupun dia beli sendiri, maka hak tu hak isteri. Jadi apabila milik isteri, maka isteri boleh dia bersedekah. Adakah wajib isteri khabar kepada suami dia dulu untuk dia bersedekah? Tak wajib. Boleh isteri bersedekah daripada harta isteri tanpa perlu memberitahu kepada suami terlebih dahulu. Walau bagaimanapun hak comel kabarlah sepatah hak tu hak comel. Kita kata tidak wajib dia bagi tahu. Kalau tidak bagi tahu sekalipun maka tidaklah berdosa. Sebab di sana ada beberapa hadis. Antaranya adalah satu ketika
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabiat bersedekah. Apabila Rasulullah memerintahkan kepada para sahabiat bersedekah, terus para sahabiat menjatuhkan ataupun buka perhiasan-perhiasan barang kemas mereka itu, lalu tu disedekahkan kepada Rasulullah. Maksudnya Rasulullah bukan ambil ke dia, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagikan kepada orang hak yang layak. Baik. Jadi apabila Rasulullah suruh, terus dia sedekahkan tanpa khabar kepada suami dia terlebih dahulu. Ini menunjuk bahawasanya tidak wajib isteri memberitahu kepada suaminya kalau dia ingin bersedekah daripada barang yang dimiliki oleh dia. Baik. Walau bagaimanapun, sebaik-baiknya khabar. Kalau tak khabar, bukanlah haram, bukanlah makruh. Kalau tak khabar. Baik. Nah, cuma kalau kita hidup rumah tangga ni, kita hidup berumah tangga ni, maksudnya biarlah benda-benda yang kita nak buat tu, apatah lagi kalau benda tu besar, maka kita khabar kepada isteri kita sepatah, ataupun suami khabar kepada isteri sepatah, isteri khabar kepada suami sepatah. Kan comel gitu kan. Baik. Okey. Maka kata Ibnu Mas'ud, jadi kata tu lelaki dia kata sebenarnya hak yang patut mu sedekah saat itu dengan barangmu adalah kepada suamimu dan kepada anakmu. Jadi aku pelik mu suruh sedekah. Tiba-tiba Ibnu Abdullah bin Mas'ud suami aku kata hak paling berhak menerima sedekahmu, paling berhak mu sedekah adalah kepada suamimu dan anakmu. Sebab Abdullah bin Mas'ud di antara orang susah. Dia di antara orang susah. Maka apabila isteri kepada Abdullah bin Mas'ud khabar kepada Rasulullah tentang perkara tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok, Ibnu Mas'ud benar. Rasul kata Ibnu Mas'ud benar. Betul apa yang diperkatakan oleh Ibnu Mas'ud. Suami dan anakmu lah orang yang lebih berhak menerima sedekahmu. Orang yang lebih berhak menerima sedekahmu adalah suami dan anakmu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada hadis ni kita dapat faham bahawasanya sedekah kepada suami oleh isteri dan sedekah kepada anak oleh ibu, itu lebih afdal berbanding dia sedekah kepada orang lain. Tapi lebih afdal sekiranya, berarti molek, sekiranya sifat ataupun keadaan memerlukan yang ada pada suami dan anak saat itu sama dengan keadaan memerlukan yang ada pada orang lain. Suami dia fakir miskin, orang lain juga fakir miskin. Okey, ketika sama. Maka mana hak yang lebih afdal dia sedekah? Dia kalau sedekah kepada suami dia sedekah ke lain, kalau dia sedekah ke lain dia sedekah kepada suami dia, maka lebih afdal dia sedekah kepada suami dia. Kerana sedekah kepada suami ni, yang pertama dapat pahala sedekah, yang keduanya dapat pahala memasukkan kegembiraan ke dalam hati suami. Memasukkan kegembiraan dalam hati suami, yang sedangkan syurga isteri adalah di bawah tapak kaki suami. Maksud dia syurga isteri di bawah tapak kaki suami dengan maksud bahawasanya isteri apabila dia mati, maka apabila suami dia redha, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam syurga kalau sekiranya dia melakukan perkara-perkara hak yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada dia dan dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama juga dengan anak. Tetapi kalau suami dia bukanlah susah mana, tapi ada lagi orang yang lebih susah, maka hak tu jelas lah. Maka suami dia tak susah mana, suami dia tak ada masalah, budak-budak pun boleh makan apa sekali, cuma orang tu lebih susah lagi. Maka oleh kerana orang tu lebih susah, maka dia lah lebih berhak disedekahkan kepada dia. Jangan isteri nak dekat, kita dekat pada suami. Isteri nak dekat, kita dekat pada suami. Dekat kepada suami sama, dah apa? Sebab suami saya adalah lebih berhak mendapat sedekah saya. Dia ada sedekah lain tak? Tak boleh gitu. Sebab tak boleh. Adakah semua sahabiat sedekah kepada suami dia belaka? Tidak. Itu kita kena faham. Adakah semua sahabiat sedekah kepada suami dia belaka? Tidak. Dan kenapa kau Rasul kata dalam masalah ni suami dia lebih berhak? Kerana melihat kepada keadaan Abdullah bin Mas'ud itu sendiri. Jangan kita hanya ambil hadis ni.
Lalu tu kita kata, tak apa dah, hamba sedekah dah. Sedekah kepada lelaki saya, kepada anak saya. Orang lain tak akan saya tak sedekah. Orang lain lebih susah ke? Yang penting saya sedekah kepada suami saya. Dan suami awak susah ke? Tak. Suami saya ada kereta 2-3 buah. Tapi saya nak sedekah kepada suami saya sebab hadis kabur lagu tu. Baik, jangan kita ambil satu hadis, kita tinggal hadis-hadis yang lain. Adakah semua sahabiat bersedekah kepada suami dia belaka? Tidak. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabur kepada perempuan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahli nar. Wahai para perempuan, bersedekah kerana aku diperlihatkan kepada aku kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan perempuan. Maka perempuan terus bersedekah. Letak di atas apa yang dihampak oleh Bilal bin Rabah. Kalau para sahabat memahami bahawasanya secara mutlak suami yang lebih berhak, maka para sahabiat akan, tak apa, saya sedekah umur saya kat gini kepada suami saya. Tapi tidak begitu. Sebab itulah kita kena huraikan betul. Jangan kita tengok kepada satu hadis, kita tidak tengok kepada hadis-hadis yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada hadis ni juga kata ulama, saat ni kita kata sedekah sunat sama juga dengan sedekah wajib. Sedekah wajib boleh suami mengeluarkan zakat, boleh isteri mengeluarkan zakat dia kepada suami. Isteri kerja, isteri ada kedai, sebagai contoh. Isteri ada kedai. Baik, suami tak ada kedai, sebagai contoh. Jadi isteri siapa masa cukup nisab, cukup haul, cukup nisab, wajib dia keluar zakat. Isteri dia, suami dia susah. Maka isteri boleh keluar zakat kepada suami. Boleh dia keluar zakat kan? Mengeluarkan zakat dia kepada suami. Baik, tetapi sebalik tak boleh. Suami nak mengeluarkan zakat kepada isteri tak boleh. Sebab dia, sebab isteri adalah orang yang wajib suami memberi nafkah kepadanya. Kita boleh faham? Nafkah isteri, nafkah dia diwajibkan kepada suami. Apabila suami saat itu telah memberi nafkah kepada isteri, maka ketika itu isteri sudah mencukupi dengan nafkah tersebut. Maka kalaulah suami beri kepada isteri, jadi cakap kita kok masuk dalam poket sama. Wak tubik poket kanan, wak masuk poket kiri. Poket siapa? Poket aku kok. Jadi gitu. Tu dia lain. Suami nak keluar zakat kepada isteri tak boleh. Tetapi isteri boleh tak keluar zakat kepada suami? Boleh, kerana bukanlah menjadi kewajipan kepada isteri memberi nafkah kepada suami. Dah ada ke isteri kaya, suami ada pitih? Apa tak ada? Suami dia malah. Okey, malah tu kita tak kira. Sebab dia dalam masalah kaya ni, dia kira kaya benda dengan tenaga dan kaya dengan harta. Malah walaupun tak ada pitih, tetap dia tidak termasuk dalam orang fakir miskin. Sebab mampu berusaha. Kaya usaha dipanggil. Okey. Suami dia ni, contoh kata suami dia kena buang kerja, tapi dia masih lagi bekerja. Dia akan nak cari dah, tak ada kerja suami dia. Akan nak cari dah. Lepas tu ni pun tak apa nak sihat mana suami dia. Okey, sebagai contoh kan. Jadi bini kata ginilah abang duduk rumah lah, jaga anak. Saya, tak apalah, saya tengok kerja saya lah. Bini pula pensyarah pula ataupun gaji besar. Tok lelaki duduk rumah je jaga anak. Jadi tukar gitu. Kita tak ada masalah lah. Baik, jadi bini doktor pakar ke, sebagai contoh. Tok lelaki duduk rumah. Ada gitu yang main. Ada gitu. Anak ada kenal lah. Bini pensyarah, tok lelaki duduk rumah je. Bini doktor pakar, tok lelaki duduk rumah je. Ada. Baik. Jadi, siapa masa bini nak keluar zakat, maka dia keluarkan zakat kepada suami dia. Boleh tak? Boleh. Tapi dengan syarat suami dia adalah orang yang layak menerima zakat. Itu kita kena faham. Baik. Ada kala suami dia berhutang dengan isteri. Ada gitu ke? Ada tak suami berhutang dengan isteri? Suami berhutang dengan isteri. Dah tak ada pitih. Yang punya pitih kan? Ada pitih. Nak pergi minum makan hatian bagi-bagi. Nak pergi lepok kedai kopi. Duk kedai kopi tu tok bit atas meja umur. Katok gitu. Nak tubik minum air, berhutang pitih bini. Tapi dah kabur kedai kopi jatuh sender. Orang lelaki kan? Duk buah atas meja, dagung katok. Berabai. Nak tubik tadi, bincang-bincang dengan bini je. Jadi dia berhutang dengan bini dia. Katakanlah berhutang dalam 2,000 ataupun 3,000. 3,000.
Maka sampai masa bini PT dia dalam bank banyak. Lepas tu apabila cukup haul, wajib kepada bini keluar zakat. Boleh tak bini keluar zakat kepada suami dia? Boleh, tak ada masalah. Boleh isteri keluar zakat kepada suami dia. Walaupun suami dia berhutang dengan dia. Tapi dengan syarat. Dengan syarat adalah dia kena beri kepada suami dia. Jangan dia, bang, awak hutang saya kan? Berapa? Kira molek bang. Kira. Abang kata 3,000. Awak dah ingat dah. Ingat dah. Awak tu beli handset. Awak tu beli tu. Tak tukar tayar kereta. Abang hutang belaka bagi saya. 4,000 ada. 8,000 pun je hutang bini. Contoh. Bila kata PT hamba ni dalam bank ni banyak. Kalau kira zakat tu ada adalah 10,000. Kata bini dia 10,000 lah zakat. Contoh. Dia kalau 10,000 zakat. Berapa mi PT dia? Jadi. Kalau 10,000 zakat. Kalau 1,000, 40,000 kan ni. Kalau 10,000 apa? 400,000. PT bini setengah juta. Hampir setengah juta. Contoh. Jadi 10,000 kena keluar zakat. Jadi bini dia kata gini bang. Dah kan abang hutang saya 8,000 dah. Abang tak mampu nak bayar. Abang susah. Abang berhutang boleh terima zakat. Jadi gini lah. Zakat saya ada 10,000. Jadi 8,000 tu kira saya potong lah. Saya potong. Lepas tu kira zakat lalu lah. Kira zakat. Boleh tak begitu? Tak boleh. Mesti kena beri. Dia tidak boleh begitu. Itu dipanggil benda ibra'uddai. Benda menggugurkan hutang dengan dijadikan perkara tersebut sebagai pembayaran zakat tidak dibolehkan. Okey, boleh faham? Tak boleh. Dan cara dia lagu mana? Sebab zakat ni benda kena beri zakat. Ita'uz zakah, memberi, kena beri. Ibra' tidak boleh. Jadi cara dia adalah, ni bang, ni zakat saya bang. Okey. Ni saya bagi kepada abang. Maka tiba-tiba tok lelaki dia bayar kepada dia. Apabila terima zakat, tok lelaki dia bayar hutang. Okey, tak ada masalah. Dia boleh faham. Tapi jangan letak syarat. Abang, ni zakat saya. Saya nak bagi kepada abang, lepas tu dengan syarat abang bayar lalu hutang. Kalau abang hendak bayar hutang, saya tak mau bagi ke abang. Itu tak boleh. Okey, boleh faham. Lepas tu tidak dibolehkan. Meletakkan syarat begitu tidak dibolehkan. Ni, abang kan ada hutang kan abang. Lepas tu saya nak bagi ke abang. Zakat ni, dah abang kau kan berhutang. Jadi layak menerima zakat. Lepas tu pandai-pandai abang bayar. Jangan letak syarat lah. Okey. Itu kita kena faham muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya katanya, hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawm al-qiyamati laysa fi wajhihi muz'atu lahm, muttafaqun alaihi. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang kesukaannya hanya meminta-minta kepada orang lain, kelak akan datang di hari kiamat sedangkan wajahnya tidak memiliki daging barang sedikit pun. Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni Nabi SAW menceritakan ataupun Rasulullah memberi amaran kepada orang yang suka meminta-minta kepada manusia. Kita jangan ajar minta. Kita jangan ajar minta. Kalau orang bagi tanpa kita minta, itu tidak menjadi masalah. Kita jangan ajar minta melainkan kita memerlukan. Kalau kita tidak memerlukan, kita jangan minta. Tengok kata Nabi SAW, sentiasalah seorang lelaki. Dia meminta kepada orang lain, dia minta. Meminta hati orang, minta tu, minta. Sehingga dia datang pada hari kiamat, tidak ada pada mukanya walaupun sepotong daging. Muka dia tak ada walaupun sepotong daging. Duruh daging muka. Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab dia jadi gitu. Sebab orang pergi wai minta orang ni, dia muka tak malu. Tak gitu. Orang wai minta orang, dia muka tak malu.
dia menjatuhkan air muka dia demi untuk meminta. Kan yang ramai, dia muka tak malu orang minta orang ni. Orang hak yang kita, Zo pergi jumpa dengan orang tu, Zo minta sikit. Lepas tu, lepas dia jumpa orang tu, minta pitih orang tu pula. 10 riyal, minta je. Zo minta 10 riyal situ, 50 riyal situ. Zo gamak tak tu? Nak tulis dia, nama-nama orang sini. Zo tolong pergi minta, pitih dengan situ 50 riyal, sini 50 riyal. Gamak tak? Kita ami untuk imam. Pergi bayang asal kakak. Contoh esok. Amin bilang dia jemput apa. Kata Amin tunggu depan pintu. Lepas salam tu, cepat duduk depan pintu. Minta 50 riyal seorang. Gamak tak, Amin? Tebal gitu muka kan. Tiba-tiba orang tu sanggup dia minta, dia menjatuhkan air muka dia. Dia jatuh ke muka dia. Dia jadi menebalkan muka dia untuk meminta. Maka sesuailah di akhirat, muka dia, hak yang dia dok jaga, dia jaga muka dia, dia sanggup minta, di akhirat kelak Allah Ta'ala gugurkan daging daripada muka dia. Allah Ta'ala gugurkan daging daripada muka dia. Maksud gugurkan daging di sini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ada dua syarahan ataupun huraian yang dibuat oleh ulama. Yang pertamanya adalah maksud gugur daging sungguh. Itu dipanggil makna hakiki. Maka tidak makna hakiki. Maksud gugur daging sungguh. Sebab di asal kalam, asal perkataan adalah hakikat. Okey. Dia sebab kita ada makna hakiki dan ada makna majazi. Majazi ni makna kiasan. Dia bukan sungguh gitu. Ada sebagian ulama kata maksud hadis ni sungguh gitu lah. Luruh daging sungguh. Tapi namun ada pandangan yang kedua, dia kata bukan luruh daging gitu. Tapi ni adalah kiasan. Kiasan dalam keadaan muka dia tak malu. Maksudnya itu adalah perumpamaan keadaan tebal muka Allah, malu je di akhirat kelak macam tak ada daging di muka. Okey, boleh faham? Macam tak ada daging di muka. Teruk je. Okey, itu makna majazi bagi hadis ini. Jadi sama ada atas pandangan yang mengatakan makna dia, makna hakiki, sungguh begitu, luruh daging muka. Ataupun luruh daging muka adalah kiasan daripada dia saat ini itu menanggung perasaan teramat-amat malu seperti tidak ada muka. Faham? Sama ada atas pandangan yang mengatakan makna hakiki ataupun atas pandangan yang mengatakan makna majazi, hadis ini adalah memberi amaran keras kepada orang yang suka meminta-minta. Jadi jangan jom minta, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Seterusnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala an-nasa amwalahum takaththura fa innama yas'alu jamra falyastaqillah aw liyastakthir. Rawahu Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain untuk memperkayakan diri, takatsura ni maksud memperbanyakkan. Dia ada dah, dia minta untuk dia memperbanyakkan. Ada dah si pandang mah tu ada tak tahu apa gereng dah dalam bank banyak dah ada dah si pandang. Belah-belah gereng dah mah contoh. Minta lagi. Minta lagi. Minta dengan orang tu, minta dengan orang ni. Untuk memperbanyakkan apa yang dia miliki. Dia minta harta manusia. Dia minta saja. Lain daripada kita minta beli tu lain. Minta beli tu lain, kita minta orang minta benda minta beli. Orang minta beli biasa hak tu. Dia bukan minta beli, nak minta saja, minta beri. Pergi kedai. Kat ni. Ni kuih free 3 teh. Atau air belanja kali peti penuh pakai Aduh. Minum bahan air teh apa yang bahan tu bahan ni.
Dia belajar. Ini dia belajar. Dia belajar piti ya. Dia tak mahu meluapkan duit dia. Itu dipanggil takatsur, termasuk dalam takatsur. Dia boleh faham. Maka kata Nabi SAW dia, maka sesungguhnya dia telah meminta bara api. Na'udzubillahi min dzalik. Dia sebenarnya meminta dia bara api neraka. Nampak makan sedap, boleh pitih minta orang. Banyak boleh buat belaka. Nak tukar kereta pun boleh, nak buat rumah pun boleh, macam-macam dia boleh buat. Tapi minta dengan orang. Maka dia sebenarnya muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya dia meminta bara. Na'udzubillahi min dzalik. Nampak duit, nampak benda, nikmat tapi sebenarnya pada hakikatnya adalah bara api. Sebab itulah kata ulama, bagi orang yang ada dah harta, maka haram dia meminta untuk diri dia untuk memperbanyakkan harta dia. Haram. Dosa. Sebab Rasul kabur lagu tu dalam hadis ni. Man sa'ala an-nasa abwalahum takathura fa innama yas'alu jamra. Rasul kabur lagu tu. Jadi hukum meminta kadang-kadang haram. Okey, bila kau haram? Ketika kita ada dah barang. Kita ada dah. Cuma kita nak memperbanyakkan barang kita. Kita minta barang orang untuk memperbanyakkan barang kita. Maka hukum dia adalah haram. Baik. Okey, boleh faham. Minta beli tu lain. Okey, kita buat contoh lain. Kita buat contoh orang kampung-kampung je. Dia ada nak dah 4 ekor. Yang kita tengok kawan dia banyak. Aku nak seekor, nak 3 ekor, nak saja je. Siang kat aku contoh. Padahal dia ada dah nak banyak dia. Faham? Satu. Ataupun banyak orang kalau kita nak contoh, banyak sangat. Kalau kita nak contoh, terlalu banyak. Dia tengok kawan dia ada baju banyak lah, comel-comel. Padahal dia banyak dah. Tak aslah, banyak dia. Sama juga. Tu kita kena ingat. Hukum tu kita kena ingat. Haram seseorang meminta daripada manusia tujuan untuk memperbanyakkan barang yang dia ada. Tapi kalau dia tak ada benda, tu tak ada masalah. Kalau dia tak ada benda, boleh dia meminta. Walaupun sebaik-baiknya adalah tidak meminta. Dan antara sifat para sahabat yang disebut dalam Al-Quran yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menahan diri daripada meminta-minta. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a. Sambung. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Yahsabuhumul jahil. Orang yang tidak tahu keadaan mereka itu menyangkakan. Yahsabuhumul jahilu aghniya. Menyangkakan mereka itu orang kaya. Minat ta'afuf, dari kerana ta'afuf. Ada sifat iffah. Menahan diri daripada meminta-minta. Dan dia tidak mempamerkan ataupun tidak mengwar-warkan dia adalah orang yang susah. Tetapi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'arifuhum bisimahum. Mu dapat kenal mereka itu dengan tanda-tanda mereka ini. Mu kalau perhati molek, orang ni susah Tapi dia tidak menzahirkan kesusahan. Mu dapat kenal dengan tanda. Ta'arifuhum bisimahum. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka itu tidak meminta kepada manusia. Mereka itu tidak meminta kepada manusia. Ini sifat para sahabat yang dipuji oleh Nabi SAW. Daripada segi hukum, apabila kita memerlukan, boleh kita meminta-minta. Tapi lebih afdal adalah tidak kita meminta-minta. Itu hak yang lebih afdal. Baik. Dan sebelum daripada ni, kita pernah baca suatu hadis kata Rasulullah, wa man yasta'fif yu'iffahullah. Sesiapa yang nak jaga diri dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri kekuatan kepada dia untuk dijaga diri dia. Dia susah, dia tidak meminta-minta kerana sifat tidak meminta ni adalah perkara yang dipuji oleh syarak. Pasti Allah Ta'ala akan memberi pertolongan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kehendak dia ataupun keperluan dia. Allah Ta'ala mencukupkan keperluan dia. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum meminta-minta dia ada hukum ada kala haram, ada kala harus. Ada kala haram, ada kala harus. Kita banyak dah pitih tapi orang bagi pula.
Boleh tak kita ambil? Tu boleh. Kalau kita banyak piti, orang bagi. Maka boleh. Tapi jangan pula orang bagi tu kerana kita saat ni tu piti banyak. Tapi buat menzahirkan kesusahan sedangkan kita senang. Faham? Kita piti banyak kan, piti banyak. Banyak piti tu. Berapa ratus ribu piti dia. Tapi kalau nak baju, cari anak-anak dia buat kerja lah tu, cari situ, cari sini. Mutu-mutu je pakai mutu hok yang agak-agak cabut, hok lama-lama je nak suruh orang nampak susah nak suruh orang bagi. Tidak minta. Tidak minta dengan perkataan. Tidak minta dengan perbuatan. Tapi keadaan dia saat itu seolah-olah meminta-minta. Maka hukum dia mengambil hukum yang sama juga. Kita boleh faham? Jelas tak? Tu kita kena berhati-hati. Jadi, kita orang bagi kepada kita. Boleh kita ambil. Boleh kita ambil. Tapi kalau kita banyak dah, sebaik-baiknya kita tolak. Tu hak yang kita banyak dah. Kalau kita banyak dah, minta maaf weh. Nama dah nak terima weh. Ke orang lain lah. Hak yang lebih memerlukan. Kalau kita banyak dah. Bagi orang lain. Melainkan, kalau kita tolak, maka akan kecil hati orang hak yang memberi. Maka kita terima. Kita terima. Baik. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, falyastaqilla aw liyastakthir. Oleh kerana itu, persedikitlah meminta-minta ataupun perbanyakkanlah. Rasul kata, mu nak sedikit pun tak apa, nak banyak pun tak apa, meminta-minta, tetapi mu kena ingat, orang yang meminta untuk memperbanyakkan harta dia, maka pada hakikatnya dia meminta bara api. Atau serah kepada mu nak minta sikit ke, nak minta banyak ke, serah kepada mu. Okay, boleh faham? Jadi, ikut mu nak buat ke tak? Tapi mu kena ingat, kalau mu buat, aku godang, ikut mu nak buat ke tak mu buat. Kita ada cakap gitu. Ada kau suruh buat? Dia bukan suruh buat. Faham? Jangan buat benda ni. Mu buat, aku rotang. Orang buat benda ni, aku rotang, aku rodang, aku bahang, aku lemah. Buat lah. Mu nak buat, tak ada masalah. Buat. Tengok, buat. Ada kau suruh buat? Bukan suruh buat sebenarnya. Okey, boleh faham? Baik. Hadis ini rawahu Muslim. Telah meriwayatkan dia oleh Imam Muslim. Seterusnya kata wa'ani Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ay ya'khudha ahadukum hablahu fayati bi huzmati al-hatab 'ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allah biha wajhahu khairul lahu min an yas'ala an-nasa a'tawhu aw mana'u. Rawahu al-Bukhari. Tengok. Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Rasulullah. Zubair bin Awam, seorang sahabat Rasulullah. Dia adalah suami kepada Asma bint Abi Bakrin. Dia sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zubair bin Awam adalah sepupu Rasulullah. Dia adalah anak kepada mak saudara Rasulullah. Zubair bin Awam. Isteri dia adalah Asma bint Abi Bakrin. Zatun nitaqain. Hasil perkahwinan Asma dengan Zubair dapat beberapa anak. Antaranya adalah Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam adalah salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id Abdul Rahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Baik. 10 orang yang dijamin syurga oleh Rasul, antaranya adalah Zubair bin Awam. Jadi kata daripada Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu telah menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya jika seorang di antara kamu mengambil talinya lalu kembali dengan membawa seikat kayu di atas punggungnya, di atas belakangnya, pikul seberkah kayu api lah, untuk dijual demi memelihara harga dirinya daripada meminta-minta, itu adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain.
baik mereka memberinya ataupun tidak. Jadi antara pekerjaan yang boleh dapat duit tapi pekerjaan komang adalah cari kayu api. Pencari kayu api, kat kita ni kita fikir mana pun cari kayu api. Sebab kita nak pakai kayu api, kita pakai benda. Okay. Tapi tempat kita orang dulu ada tak kayu api? Ada ke cari kayu api situ, cari kayu api. Tempat kita tak susah cari kayu api sebab dia kayu banyak. Melambuk kayu. Tak habisan kayu. Tapi di tempat mereka payah untuk dapatkan kayu api. Memang cukup payah. Sebab bukan ada pokok seperti tempat kita. Dicari kayu api, dia balik jual orang. Orang pakai beli untuk masuk. Kerja komang tu bukan kerja tu, kerja komang tu. Dia kerja komang. Kalau kerja cari kayu api, komang. Kalau zaman kita kerja dia cari tank je. Komang lah. Cari tank, komang. Komang lah kerja. Awak kerja benda? Saya kerja saya. Cari tank je. Dia cari tank. Nak kabar orang pun malu kan? Tetapi kerja cari tank saat itu jauh lebih mulia daripada orang yang tidak bekerja, hanya dia minta je. Minta situ sedekah, minta sedekah situ, minta sedekah sini. Okey, boleh faham? Itu maksudnya. Tapi tak cari tank Mekah boleh pitih. Jangan main cari tank Mekah boleh pitih. Dan ana ada kenal Pak Cik ada Mekah tu, hidup Mekah je boleh iqamah sana. Kerja dia cari tank. Orang mari tanya buat umrah ke, tanya haji ke, orang minum attack. Orang minum attack, dia kutip attack dia. Boleh pergi, bukan sikit boleh, banyak boleh. Bukan sikit boleh. Kalau sehari-sehari berapa ratus kilo boleh dia. Okey, kata kalau sehari boleh 100 kilo. Sekilo apa lah ni jual attack? Tak rasa. Sekejap. Tak rasa. Tak ada seorang yang biasa jual tank. Dia tank aluminium ni mahal sikit kan? Kau biar. Tak rasa. Ada orang rasa. Tak ada seorang. Dia tak rasa kau? Orang biar dulu. 22 sekilo. Kita tak 20 riyal sekilo. Dan kalau 100 kilo? Kalau tak 10 kilo. 10 kilo? 200 riyal. 100 kilo? 2,000. Betul tak 20 kilo tu? Dulu jom. Ya, tak jom. Cek dulu. Tak tahu, betul tak jom. Ikut dia lah. 10 riyal tak apa dah. Kalau pada 100 kilo. Banyak tanya sana. Banyak. Baik. Okey. Kita nak cerita benda muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kita nak ceritanya tentang masalah cari kayu api itu lebih mulia daripada orang yang meminta-minta. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Okey, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.